Negeri kami, negeri kami, negeri Batam. Tempat Anadim ukir sejarah. Bandar Madani jadi impian. Rakyatnya alim taat ibadah. Aduh, tak layak. Jadi lagu yang Atuk nyanyikan tu adalah lagu Zapin Batam. Dalam lagu Zapin Batam ni ada disebutkan nama Anadim. Jadi siapakah Anadim sebenarnya? Anadim bukan orang tua macam Atuk ni. Bukan macam Atuk ni ataupun macam Atuk kau. Melainkan seorang budak. Budak kecil yang berumur 7 tahun. Jadi Datuk nak bercerita pasal Anadim lah hari ni. Boleh pakak dengar. Ular. Aduh, Datuk selalu terkejut lah. Tongkat ni, betul ular ni. Menyesal pula Datuk buat tongkat betul ni kan. Aduh. Jadi, kisah Anadim ni terjadi sewaktu Singapura dilanggar todak pada zaman dulu kala. Kisahnya bermula dengan kedatangan seorang alim ulama daripada Pasar ataupun daripada Aceh yang kita sebut sekarang. Alim ulama tersebut bernama Tun Jana Katik. Kedatangan Tun Jana Katik ke Singapura adalah untuk berdagang, di samping untuk menyebarkan agama Islam. Kerana sewaktu itu Singapura belum lagi menerima Islam. Jadi Tun Jana Katik ni adalah seorang yang lemah lembut, seorang yang alim dan juga seorang yang suka berbuat amal, menolong orang kampung macam tu. Tun Jana Katik mempunyai kelebihan yang dikurniakan oleh Allah, iaitu kepandaiannya tersendiri dalam mengubati, menyembuhkan orang-orang sakit, dan juga untuk membuat perkara-perkara yang orang lain tidak dapat buat. Sehinggalah pada satu masa Tun Jana Katik pernah memecahkan batang pinang di tepi istana. Dengan kebolehan Tun Jana Katik ni, hebohlah di waktu itu, sehinggalah termasuk kepada pembesar-pembesar negeri yang mengadu kepada raja supaya menangkap Tun Jana Katik dan membunuh Tun Jana Katik kerana beliau seorang yang amat berbahaya kepada raja pada waktu tersebut. Kerana pakatan jahat daripada pembesar-pembesar istana, maka Tun Jana Katik telah dihukum, dijatuhkan hukuman bunuh. Pada Tun Jana Katik telah dibunuh dengan menggunakan keris di perutnya. Sebelum beliau mati, Tun Jana Katik telah menyumpah bahawa Temasek akan dilanda bencana. Dengan kematiannya di waktu itu, dengan langitnya yang gelap gelita, dengan anginnya, menandakan satu petanda buruk untuk bumi Temasek. Dan pada malam itu, heboh di Temasek, ada nelayan yang telah mati. Perutnya terkena muncul ikan todak. Semakin lama, semakin banyak ikan todak. Beribu-ribu ikan todak telah menyerang daratan Singapura, ataupun sekarang kita sebut sebagai Tanjung Pagar. Di situlah tempat terjadinya kejadian tersebut, sehingga memeningkan pembesar-pembesar negeri dan juga Maharaja. Seri Maharaja telah pergi menonton sendiri kejadian tersebut.
semakin banyak ikan telah melanggar. Semakin banyak. Di waktu tersebut, datanglah seorang budak menghadap. Tuanku, ampun tuanku. Sembah patih harap diampun. Nama hamba Han Nadim. Hamba ingin memberikan cadangan. Eloklah kiranya pantai di Singapura ini ataupun di Temasek ini diletakkan batang-batang pisang tuanku. Kenapa diletakkan orang? Bila diletakkan batang pisang, ikan todak tersebut akan melanggar batang pisang. Rakyat kita akan terselamat. Maka raja pun memikirkan, bagus sekali cadangan ini. Lalu diperintahkan semua rakyat jelata untuk masuk ke dalam kebun, untuk masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam kampung, mencari batang-batang pisang tersebut. Mencari batang-batang pisang tersebut dan meletakkan di tepi-tepi pantai, membina benteng. Selama 3 hari 3 malam, todak terus melanggar Singapura dan melekat munculnya di batang pisang tersebut. Dan terselamatlah rakyat pada waktu itu. Ramai terselamat. Bila terselamat, rakyat pun suka. Dan Seri Maharaja pun suka dengan Han Nadim. Kerana kebijakannya. Dipanggil kepada Han Nadim untuk dikurniakan pingat dan juga diberi hadiah. Tetapi tidak disenangi oleh kalangan pembesar di waktu tersebut. Mereka telah menghasut raja supaya membunuh Han Nadim. Kerana menurut mereka Han Nadim ini juga berbahaya. Masakan di umur 7 tahun telah mempunyai kebijakannya, apatah lagi bila dia telah dewasa. Mungkin juga dia akan memerintah Singapura dan akan menjadi raja. Bila raja sudah termakan dengan kata-kata tersebut, raja pun telah memerintahkan Han Nadim dibunuh dengan begitu kejam, ditenggelamkan di dalam laut. Dan di situlah berakhirnya riwayat Han Nadim dengan cukup sedih dan tragis sekali. Itulah Datuk nak cerita. Jadi apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada cerita ini adalah seorang pemimpin perlu ada kebijakan untuk memerintah. Dan juga kehidupan kita jangan terlalu hasad dengki sesama kita. Macam tu. Jangan hasad dengki kehidupan kita. Jadikan kisah Han Nadim ini sebagai pengajaran untuk kita semua. Okey, jumpa lagi. Bye. Okey. Datuk rasa nak pergi minum kopi.